Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan fiqh sirah yang bertajuk Haji Wada'. Saya Asma Fatimah binti Marzuki, nombor matrik 066469. Pengenalan Haji Wada'. Haji Wada' merupakan haji pertama dan yang terakhir yang dilakukan oleh baginda sebelum wafat. Berlaku pada tahun ke-10 Hijrah bersempena dengan pembukaan kota Mekah selepas 10 tahun mereka berhijrah ke Madinah. Dinamakan Haji Wada' kerana ia bermaksud haji perpisahan. Perkataan wada' berasal daripada bahasa Arab bermaksud berpisah atau perpisahan. Tanggal 25 Zulqaedah tahun ke-10 Hijrah bersamaan 22 Februari 632 Masihi, Rasulullah telah menunggang untanya yang bernama Qiswa untuk melaksanakan haji yang pertama. Seterusnya, saya akan ceritakan tentang kronologi peristiwa Haji Wada'. Dari Madinah, Rasulullah dan kaum muslimin menuju ke Zulhulaifah. Mereka bermalam kemudian berihram. Nabi meneruskan perjalanan dan setibanya di Zutua, baginda berhenti dan bermalam. Pada 4 Zulhijjah, setelah tiba di Baitullah, baginda melakukan tawaf qudum, mengucuk Hajarul Aswad, solat sunat 2 rakaat berhampiran makam Ibrahim dan kemudian baginda menuju ke Bukit Safa dan Marwah untuk melaksanakan sa'i, iaitu berlari-lari anak. Baginda menetap di Mekah selama 4 hari. Seterusnya, pada 8 Zulhijjah, baginda dan para sahabat bertolak ke Mina dan bermalam di sana. Pada 9 Zulhijjah, baginda menuju ke Arafah selepas matahari terbit. Selepas gelincir matahari, Rasulullah berkhutbah terakhir di khalayak muslimin di lembah Urunah. Baginda wukuf di Arafah. Dari Arafah, Rasulullah menuju ke Muzdalifah setelah terbenam matahari. Baginda solat jamak takhir, maghrib dan isyak dan bermalam di sana sehingga terbit fajar. Pada 10 Zulhijjah, baginda bertolak ke Mina sebelum matahari terbit. Baginda melontar Jamratul Kubra atau nama lain Jamratul Aqabah dan baginda melakukan ibadah korban dan bercukur. Baginda menyembelih 63 ekor unta, manakala Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyembelih 37 ekor unta bagi menyempurnakan bakinya sehingga genap 100 ekor. Seterusnya, pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah, baginda bermalam di Mina. Selepas tergelincir matahari, Rasulullah SAW melontar 3 jamrah sambil bertakbir, iaitu Jamratul Sughra, Jamratul Wusta dan Jamratul Kubra. Pada 13 Zulhijjah, Nabi kembali ke Mekah dan melakukan tawaf ifadah. Baginda bertolak ke Madinah setelah selesai menunaikan ibadat haji. Seterusnya, bilangan yang menyertai Haji Wada'. Haji Wada' ini disertai seramai 10,000 orang muslimin. Menurut riwayat yang lain, mencapai jumlah 144,000 orang. Ada juga riwayat yang menganggarkan seramai 24,000 orang muslimin. Antara para sahabat dan ahli keluarga yang turut serta ialah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Aisyah binti Abu Bakar, yang ketiga Asma binti Abu Bakar, yang keempat Muawiyah bin Abu Bakar dan yang kelima Asma binti Umais, iaitu isteri Abu Bakar. Diceritakan isteri beliau telah melahirkan seorang putera yang diberi nama Muhammad bin Abu Bakar. Bayi tersebut antara yang paling muda mengejarkan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puteri Nurul Ashkin binti Razman, nombor matrik 066777. Seterusnya, kita pergi kepada isi khutbah wada'. Isi pertama khutbah wada'. Berkata Rasulullah, "Wahai manusia, dengarlah apa yang hendak aku katakan ini.
Aku tidak tahu sama ada akan berjumpa kalian di tempat ini sekali lagi dalam tahun yang sama. Hai manusia, sesungguhnya darah dan harta benda kamu adalah suci bagi kamu. Tidak boleh dicerobohi oleh sesiapa pun, seperti hari dan bulan yang suci di negeri kamu ini, iaitu Mekah dan sekitarnya. Isi khutbah ini menjelaskan tentang larangan membunuh dan mengambil harta orang lain tanpa hak. Darah seorang Muslim itu terjaga, bahkan kehormatannya seperti terhormatnya Hari Arafah, bulan Zulhijjah dan negeri Mekah. Kita mestilah mempraktikkan asas-asas kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat, iaitu menjaga hak orang lain, tidak saling menyakiti dan menjaga aib mereka serta tidak menjatuhkan maruahnya. Intipati khutbah yang seterusnya. Percayalah, segala amalan menyembah berhala dan jahiliah kini di bawah tapak kakiku. Hutan darah pada hal jahiliah diringankan. Tuntutan pertama hutan darah Rabi'ah bin Harits yang dipelihara Puak Sa'ad dan dibunuh Hudayr, aku sudah mansuhkan. Riba ditegah dan aku mula membuat bayaran faedah yang Abbas bin Abdul Muttalib terima. Sesungguhnya, bayaran diberi sepenuhnya. Nabi berpesan kepada kita agar meninggalkan tradisi dan amalan jahiliah, juga meninggalkan amalan riba, kerana amalan tersebut berlakunya pengambilan hak orang lain. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran tentang pengharaman riba dan saya bawakan satu ayat dalam surah Al-Baqarah, ayat 278 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang beriman. Isi khutbah yang ketiga, hai manusia, di negeri kamu ini, syaitan sudah putus asa sama sekali untuk dapat disembah lagi. Akan tetapi, dia masih menginginkan selain dari itu. Dia akan merasa puas bila kamu melakukan perbuatan yang serendah-rendah perbuatan, yakni maksiat. Kerana itu, hendaklah kamu sentiasa berhati-hati dan jaga baik-baik agama kamu. Pada isi khutbah ini, Rasulullah ingin sampaikan bahawa syaitan tidak akan berputus asa untuk menyesatkan manusia dan menyimpang dari jalan yang benar. Jadi, cara untuk kita menguatkan iman dan hati kita daripada hasutan syaitan adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ulama ahli sufi Yahya bin Mu'az pernah berkata, 3 sifat yang perlu dimiliki oleh para awliya Allah iaitu sikah kepada Allah dalam semua perkara, merasa kaya bersama Allah daripada selainnya, merujuk kepada Allah di dalam semua perkara. Kemudian, pelihara 5 maqasid syariah iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Dalil Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu. Juga pada ayat 169, sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Semoga Allah beri kita taufik dan hidayah dalam menghadapi musuh yang sentiasa berusaha menjadikan kita lalai dan alpa daripada berzikir dan mengingatinya. Isi khutbah seterusnya, hai manusia, sesungguhnya menangguhkan berlakunya bulan suci akan menambah besar kekufuran. Dengan itulah orang-orang kafir menjadi sesat. Pada tahun yang sama, mereka melanggar dan pada tahun lain mereka sucikan untuk disesuaikan dengan hitungan yang telah ditetapkan kesuciannya oleh Allah. Kemudian mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Sesungguhnya zaman berganti zaman, seperti berlakunya masa Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun mempunyai 12 bulan. 4 bulan di antaranya adalah bulan-bulan suci, iaitu 3 bulan berturut-turut, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Isi khutbah yang keempat menerangkan bahawa larangan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Sesungguhnya, Islam mengharamkan perkara yang memudaratkan kepada manusia. Dalam isi khutbah ini, terdapat 4 bulan suci iaitu Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Sabda Nabi SAW, waktu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdiri daripada 12 bulan, daripadanya terdapat 4 bulan yang haram yakni suci, iaitu 3 daripadanya mengikuti turutan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab terletak di antara Jamadil Akhir dan Sya'ban. Bulan ini dinamakan bulan yang haram kerana pada bulan ini diharamkan berperang dan juga ia adalah bulan yang suci.
Ibnu Katsir telah menukilkan pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahawa setiap kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan tersebut, dosanya lebih besar berbanding bulan-bulan lain. Namun, amal soleh yang dilakukan lebih besar ganjarannya berbanding bulan lain. Antara kelebihan yang terdapat dalam bulan suci ini ialah afdal melakukan umrah pada bulan Zulkaidah kerana Nabi pun melaksanakan semua umrah baginda di dalam bulan ini. Ibadat haji yang hanya dilakukan pada bulan Zulhijjah. Puasa sunat 9 Zulhijjah bagi yang tidak menunaikan haji dan puasa sunat 10 Muharram pada hari Ashura. Yang kelima, hai manusia, kamu mempunyai hak ke atas isteri-isteri. Kemudian mereka pula mempunyai hak ke atas kamu. Hak kamu ke atas mereka ialah mereka tidak boleh membenarkan sesiapa yang kamu tidak sukai memasuki rumah kamu. Mereka juga tidak boleh melakukan perkara keji. Sekiranya mereka melakukannya, Allah membenarkan kamu untuk meninggalkan tidur dengan mereka dan memukul mereka dengan pukulan tidak keras. Sekiranya mereka berhenti daripada perbuatan-perbuatan ini, mereka berhak mendapat rezeki dan pakaian yang baik. Terimalah pesanan aku untuk berbuat baik dengan wanita ini. Mereka adalah pembantu kamu. Mereka tidak memperolehi apa-apa bagi diri mereka. Kamu mengambil mereka sebagai amanah Allah dan kehormatan mereka dihalalkan bagi kamu dengan kalimah Allah. Kewajipan suami adalah mendidik isteri, memberikan nafkah dan pakaian mereka dengan sebaiknya. Islam memerintahkan para suami bersikap lemah lembut kepada isteri. Namun, sekiranya isteri melakukan kesalahan dan derhaka pada suami, hendaklah suami menasihati isteri. Jika enggan, maka asingkan tempat tidur. Jika enggan juga, pukullah dengan tujuan mendidik, bukan untuk mendera dan mencederakan isteri. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka, yakni nusyuz, hendaklah kamu menasihati mereka. Dan jika mereka berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur. Dan kalau juga mereka masih degil, pukullah mereka dengan pukulan yang ringan, yang bertujuan mengajarnya. Kemudian, jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Surah An-Nisa ayat 34. Intipati khutbah yang terakhir. Maka perhatikanlah apa yang kukatakan ini, wahai manusia. Sesungguhnya aku telah sampaikan. Aku tinggalkan sesuatu kepada kamu yang jika kamu berpegang teguh, kamu tidak akan tersesat selamanya, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Wahai manusia, dengarkanlah dan taatilah sekalipun kamu diperintah atau disuruh seorang hamba sahaya dari Habasyah yang berhidung pesek, selama mana ia menjalankan perintah kitab Allah kepada kamu. Rasulullah SAW meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada kita agar sentiasa berpegang teguh pada jalan yang benar. Sebagai seorang Muslim, hendaklah jadikan sunnah Nabi dan Al-Quran sebagai rujukan utama dan pedoman dalam hidup. Sesungguhnya, pasti kehidupan kita lebih baik dan tenang. Sabda Nabi SAW, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat kepada orang membacanya dan beramal dengan isi kandungannya. Riwayat Muslim. Seterusnya, sentiasalah patuh dan taat kepada pemimpin selagi tidak menyuruh kepada perkara maksiat dan berpegang teguh dengan Al-Quran seperti dalam firman Allah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan orang yang berkuasa ke atas kamu. Surah An-Nisa ayat 59. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Zarif bin Wan Abdul Razak, nombor metrik 065440. Jadi saya akan meneruskan dengan peristiwa Bi'r Ma'unah. Jadi kisah ini bermula apabila Abu Barra, iaitu Amir bin Malik, datang berjumpa dengan Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mengajak beliau untuk memeluk agama Islam, tetapi beliau tidak menolak dan juga tidak menerima. Beliau berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mengutus para sahabatmu
pergi kepada penduduk Najdi untuk menyeru mereka memeluk agama Islam. Jika engkau berbuat demikian, aku yakin mereka akan menerimanya. Baginda menjawab, aku bimbang keselamatan para sahabatku daripada penduduk Najdi. Kemudian Abu Barak berkata, aku menjadi penjamin dan pelindung mereka. Maka Rasulullah SAW pun mengutus 70 orang lelaki untuk pergi kepada penduduk Najdi. Dan 70 orang lelaki ni bukan lelaki yang biasa-biasa. Mereka adalah kalangan umat Islam yang terbaik. Apa maksud umat Islam yang terbaik itu? Maksudnya mereka terdiri daripada orang yang terhormat, pemimpin-pemimpin kaum dan ahli yang mahir tentang Al-Quran. Kemudian mereka pun berjalan sambil mencari kayu api pada waktu siang untuk dibuat belanja membeli makanan kepada ahli sufah. Sambil mereka berjalan tu, mereka bertadarus Al-Quran dan bersembahyang pada waktu malam. Dan mereka pun berjalan dan terus berjalan. Kemudian mereka singgah di Bi'ir Ma'unah. Bi'ir Ma'unah. Bi'ir Ma'unah ini terletak di sebuah tempat antara perkampungan Bani Amir dan Bani Sulaim. Di Bi'ir Ma'unah, saudara Ummu Sulaim iaitu Haram bin Milhan telah diutus kepada Amir bin Tufail untuk menyampaikan surat daripada Rasulullah SAW. Malangnya Amir bin Tufail ni langsung tidak memandang surat tersebut, malah menyuruh seorang lelaki untuk membunuh Haram bin Milhan. Lelaki tersebut menikam Haram dengan tombak dari belakang, dan tombak itu tertusuk ke tubuhnya dan darah pun memercik keluar. Dan sebelum Haram bin Milhan terbunuh, beliau sempat menjerit, Allahu Akbar, aku menang demi Tuhan Kaabah. Selepas Haram bin Milhan dibunuh, Amir bin Tufail menyuruh kaumnya dari Bani Amir untuk membunuh para sahabat yang lain. Tetapi Bani Amir tidak menyahut seruan tersebut disebabkan perlindungan yang diberikan oleh Abu Barak. Kemudian Amir bin Tufail menyuruh pula Bani Sulaim, dan dalam Bani Sulaim itu kabilah Usayyah, dan dalam Bani Sulaim itu terdapat kabilah Usayyah, Ra'il dan Zakwan yang menyahut seruan tersebut, iaitu menyahut seruan untuk membunuh para sahabat yang lain. Dan ketiga-tiga kabilah ini pun datang mengepung sahabat Rasulullah lalu bertempur sehingga semua sahabat telah terbunuh kecuali seorang yang masih hidup, iaitu Ka'ab bin Zaid bin Al-Najjar. Ka'ab ni masih hidup kerana dia berpura-pura mati di kalangan mereka yang terkorban. Dan ketika kejadian itu, terdapat dua orang lelaki, iaitu Amru bin Umayyah Al-Dhamri dan Al-Mundhir bin Uqbah bin Amir sedang mengembala ternakan orang-orang Islam. Tiba-tiba mereka terlihat burung-burung berterbangan di atas mereka menuju ke tempat tragedi tersebut. Dan dua orang lelaki ini pun turut sama bertempur dengan orang-orang musyrikin itu, sehingga salah seorang daripada dua orang ni pun juga turut terbunuh. Dan yang terbunuh itu ialah Al-Mundhir bin Uqbah bin Amir, dan seorang lelaki yang lain, iaitu Amru bin Umayyah Al-Dhamri ditangkap sebagai tawanan. Dan tidak lama kemudian Amru ini dilepaskan oleh Amir bin Tufail. Seterusnya Amru bin Umayyah ini pun pulang untuk bertemu dengan Rasulullah SAW dengan membawa berita yang menyedihkan, iaitu 70 orang sahabat telah pun terbunuh. Ketika dalam perjalanan pulang
untuk bertemu dengan Rasulullah, Amru singgah di Qarqarah dan berehat di bawah sebatang pokok. Tidak lama kemudian, dua orang lelaki dari Bani Kilab telah datang di tempat yang sama dan mereka tertidur. Dan ketika mereka tertidur, Amru mengambil peluang untuk membunuh dua orang lelaki tersebut. Amru menganggap bahawa dengan membunuh dua orang lelaki tersebut, dia telah membalas dendam terhadap kematian sahabat-sahabatnya. Tetapi Amru tersilap kerana dua orang lelaki tersebut telah membuat perjanjian keamanan dengan Rasulullah SAW. Dan setelah sampai di Madinah, ketika sampai di Madinah, Amru membawa dua jenis berita. Berita yang pertama tentang dia telah membunuh dua orang lelaki, dan berita kedua tentang 70 orang sahabat telah terbunuh di Bi'ir Ma'unah. Dan ketika dia memberitahu berita pertama, iaitu dia telah membunuh dua orang lelaki, Rasulullah SAW berkata, "Kamu telah membunuh dua orang. Terpaksalah aku menjelaskan pembayaran diat mereka berdua." Kemudian baginda pun berusaha mengumpul harta yang dipungut daripada umat Islam dan sekutu-sekutu mereka orang Yahudi untuk menjelaskan bayaran diat tersebut. Dan berita kedua itu, dan Amru pun beritahu berita kedua. Dan Nabi SAW sangat sedih dengan peristiwa yang berlaku itu. Dan sehingga Rasulullah SAW mendoakan kecelakaan kepada kabilah-kabilah yang membunuh sahabat baginda. Dalam Sahih Al-Bukhari ada menyebutkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi SAW telah mendoakan kecelakaan terhadap mereka yang bunuh para sahabatnya di Bi'ir Ma'unah. Selama 30 pagi, baginda berdoa dalam solat subuh memohon kecelakaan terhadap kabilah Ra'id, Zakwan, Lihyan dan Usayyah. Dalam doanya, baginda menyebutkan Usayyah telah derhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah menurunkan kepada Nabi-Nya ayat Al-Quran yang satu ketika dahulu kami pernah membacakannya, kemudian dimansuhkan, iaitu, "Sampaikan kepada kaum kami bahawa kami telah bertemu Tuhan kami. Lalu dia redha kepada kami dan kami pun redha kepadanya." Setelah itu barulah Rasulullah SAW berhenti berdoa di dalam kunutnya. Wallahu a'lam. Seterusnya, saya akan membentangkan prinsip Nabi SAW menghadapi Yahudi dan Munafik. Yahudi dan Munafik terbahagi kepada tiga, iaitu Yahudi Bani Qainuqa, yang kedua Bani Nadir, yang ketiga Bani Quraizah. Mereka merupakan Yahudi yang termasyhur di Madinah. Munafik pula terbagi kepada tiga juga, iaitu yang pertama mereka yang mengucap dengan kalimah syahadah tetapi masih tebal dengan sifat-sifat kekafiran. Yang kedua, mereka yang lemah jiwa dan akal, di mana golongan ini mengucap dengan kalimah syahadah tanpa mempunyai pegangan akidah serta tidak juga berpegang teguh kepada kufur. Yang ketiga, orang munafik ialah orang-orang kafir Yahudi ahli kitab yang bersikap munafik terhadap perjanjian kesetiaan kepada negara Islam Madinah Rasulullah SAW. Prinsip tegas Rasulullah SAW menghadapi munafik dan Yahudi, iaitu yang pertama, baginda tegas terhadap orang yang tidak setia kepada janji. Hal ini dibuktikan dengan peristiwa Bani Qainuqa yang mempersendakan Islam dan penganutnya, dengan mengatakan bahawa berperang dengan orang Islam ini hanya berperang dengan orang yang tidak pandai berperang dalam peperangan Badar. Mereka ini merupakan golongan pertama yang berani mencabul perjanjian dengan Islam. Mereka juga mencabar Rasulullah SAW bahawa sekiranya Islam ini berperang dengan mereka, pasti Islam akan kalah kerana kekuatan mereka. Sikap melampau orang-orang Yahudi ini terselah dengan peristiwa seorang Muslimat berurus niaga di pasar, lalu diganggu oleh tukang besi Yahudi sehingga
tercabut tudung dan rebah terpelanting sehingga menampakkan kemaluannya. Di pasal tersebut ada seorang muslimin melihat kejadian tersebut lalu membunuh Yahudi itu. Namun ada orang-orang Yahudi lain yang berada di pasal tersebut telah menyerang muslimin tadi sehingga syahid. Maka Rasulullah SAW mengambil tindakan isytiharkan perang ke atas Yahudi Bani Qainuqa dan mengepung kampung mereka selama 15 hari pada pertengahan bulan Syawal. Dalam peristiwa ini, Allah mendedahkan sikap-sikap orang munafik melalui pemimpin mereka iaitu Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini mempunyai perjanjian dengan Yahudi Bani Qainuqa. Dengan itu, beliau memujuk Rasulullah SAW supaya berlaku baik terhadap Yahudi Bani Qainuqa. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil keputusan menghalau Yahudi Bani Qainuqa dari kampungnya. Namun Rasulullah SAW tidak mengambil apa tindakan ke atas Abdullah bin Ubay yang merupakan seorang munafik kerana bimbang timbul salah faham di kalangan orang-orang miskin yang masih lemah imannya. Prinsip kedua Rasulullah SAW menghadapi Yahudi dan munafik iaitu baginda mengajar ataupun memerangi mereka yang cuba untuk mencabar Islam dan negaranya. Perkara ini dibuktikan dengan peristiwa Yahudi Bani Nadir berpakat untuk membunuh Rasulullah SAW sementara baginda menunggu bayaran diat atas kematian 2 orang dari kalangan Bani Kilab yang dibunuh oleh Ammar bin Umayyah Ad-Damri daripada Bani Nadir. Kemudian malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberitahu Nabi berkenaan perkataan tersebut. Lalu Rasulullah SAW bertindak menghantar Muhammad bin Maslamah sebagai utusan untuk memberitahu bahawa Bani Nadir mereka tidak dibenarkan lagi tinggal di Madinah. Mereka hanya diberi tempoh selama 10 hari untuk keluar daripada Madinah. Jika mereka berada di Madinah selepas daripada tempoh itu, maka mereka akan dihukum pancung leher. Kemudian mereka membuat persiapan untuk meninggalkan Madinah setelah tidak ada lagi alasan untuk berdalih setelah diberi ancaman tersebut. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay sekali lagi menasihatkan Yahudi supaya bertahan dan menentang Rasulullah, yakni pemimpin kepada kaum munafik. Kerana dengan tawaran 2,000 pengikutnya dan kesediaan untuk mati bersama-sama Bani Nadir. Kemudian Rasulullah mengerahkan serangan ke atas Bani Nadir setelah berlaku kepungan selama 6 hari. Hal ini mengecewakan orang-orang munafik dan musuh-musuh yang berada di dalam dan luar negara Islam. Kemudian Bani Nadir ni menyatakan kesediaan untuk meninggalkan Madinah dengan kerelaan mereka sendiri. Prinsip ketiga Rasulullah SAW menghadapi Yahudi dan munafik adalah dengan menekan jiwa Yahudi dan mengunggut kedudukan munafik. Hal ini bermula daripada peristiwa serangan Ahzab. Di saat keadaan darurat, Yahudi Bani Quraizah telah berlaku khianat dengan perjanjian dengan negara Islam untuk memelihara Madinah dari musuh selepas termakan pujukan Yahudi Bani Nadir yang berada di luar Madinah untuk menentang Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melakukan siasatan terlebih dahulu sebelum memutuskan sebarang keputusan. Maka tentera Islam telah diberi arahan untuk bertolak menuju ke arah Bani Quraizah. Rasulullah mengepung mereka selama 25 malam. Disebabkan orang Yahudi ini berada dalam ketakutan dan lemah semangat kerana telah dicampakkan rasa ketakutan ke dalam diri mereka, maka akhirnya orang-orang Yahudi mengambil keputusan untuk menyerah diri kepada hukuman Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memerintahkan supaya orang-orang Yahudi Bani Quraizah ini ditahan di kampung Bani Najjar. Kemudian digali parit-parit di kawasan pasir di Madinah, lalu dibawa rombongan Yahudi tersebut demi rombongan untuk dipancung leher mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aufi Afiah Nur binti Hasbullah, nombor matriks 065995. Peristiwa Hajatul Wada yang pertama ialah kehadiran manusia yang ramai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang dari segenap pelosok semenanjung tanah Arab. Mereka beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan segala risalah baginda serta patuh kepada arahannya. Sedangkan 23 tahun sebelum itu, mereka semuanya berpegang kepada keberhalaan dan syirik.
Mereka ini mengingkari prinsip-prinsip risalah baginda dan merasa pelik dengan seruan tauhid yang disampaikan oleh baginda. Mereka juga menjauhkan diri daripada kritikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap nenek moyang mereka yang menyembah berhala dan juga hujah baginda. Bahkan antara mereka ramai yang menentang dan menunggu masa untuk bertindak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka juga merancang untuk membunuh dengan mempersiapkan angkatan tentera untuk menyerang dan bertarung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan pedang dan lembing. Mesti kita tertanya-tanya, bagaimana revolusi perubahan yang mengagumkan ini berlaku dalam tempoh sesingkat ini? Bagaimanakah Rasulullah ini menukar kelompok manusia yang ramai ini kepada mentauhidkan Allah serta mempunyai objektif dan matlamat yang satu? Dan bagaimanakah mereka ini boleh mencintai baginda sedangkan sebelum ini mereka memusuhi dan kuat menentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perubahan ini disebabkan oleh kebenaran risalah, sokongan langit, pertolongan Allah dan mukjizat agama yang syumul dan sempurna. Agama dijadikan sebagai tempat penyempurnaan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas hamba-hambanya dan penutup risalahnya kepada manusia. Agama ini juga berperanan sebagai menghentikan kesengsaraan umat yang sesat untuk membawa mereka kepada cahaya kebenaran. Selain itu, seramai 114,000 orang manusia sebelumnya mendustai, memerangi, membenci dan memberontak terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertukar menjadi kepada mereka yang mempercayai, mematuhi, mencintai dan mentaati baginda dalam tempoh 23 tahun. Oleh itu, Haji Wada' menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah pengikutnya yang banyak merupakan bukti kesungguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah selama 23 tahun. Baginda juga adalah seorang pendidik yang mencontohkan setiap perkara yang diajarnya. Contohnya, cara menunaikan ibadah haji. Peristiwa yang kedua ialah khutbah yang disampaikan penuh bertenaga. Khutbah ini sangat penting kerana mengandungi mesej yang perlu difahami, diingati dan diikuti walaupun selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir kesemua mesej yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyentuh kepada hubungan sesama manusia. Suatu hari baginda berkhutbah di atas untanya yang bernama Al-Qaswah dan di sinilah turunnya wahyu mengenai kesempurnaan agama Islam. Selepas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membaca wahyu tersebut, para sahabat ini saling berpelukan kerana gembira. Namun Saidina Abu Bakar ini tersedar bahawa unta Nabi yang bernama Al-Qaswah menitiskan air mata dengan sangat banyak. Lalu Saidina Abu Bakar ini pun ikut menangis. Saidina Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di sebalik berita gembira tentang kesempurnaan agama Islam ini. Lalu Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menjawab, di sebalik berita gembira tentang kesempurnaan agama Islam ini merupakan petanda khabar duka bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan meninggalkan mereka kerana tugasnya sebagai rasul telah pun selesai. Antara perkara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Haji Wada' ini ialah yang pertama, Rasulullah ingin bertemu dengan seluruh muslimin yang datang kepada beliau dari berbagai penjuru. Baginda juga ingin menyampaikan kepada mereka berbagai ajaran dan prinsip Islam dengan kata-kata kalimah yang singkat dan padat. Dan baginda juga ingin menganjurkan kepada seluruh kaum muslimin untuk menyampaikan semua hal yang telah beliau sampaikan kepada sesiapa sahaja yang belum mendengarnya di mana sahaja mereka berada sehingga tibanya hari kiamat kelak. Kesimpulannya, peristiwa Haji Wada' ini perlu diketahui dan dihayati
kerana ia akan mengingatkan kita tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada sekutu dan bandingan baginya. Setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala pasti membawa kebaikan kepada umat Islam, meskipun pada peringkat awalnya kelihatan seperti ujian yang amat berat. Namun, keyakinan dan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menjanjikan kesudahan yang terbaik dan penuh hikmah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Muslim, nombor matrik 066031. Saya akan bahaskan topik yang terakhir, iaitu fiqh as-sirah daripada prinsip Nabi Muhammad SAW. Yang pertamanya ialah sentiasa bersifat sabar dan tabah dalam menghadapi ujian. Kita dapat lihat Rasulullah SAW merupakan seorang yang sangat banyak menghadapi ujian. Baginda juga tergolong dalam kalangan Rasul Ulul Azmi, iaitu Nabi yang menghadapi ujian yang sangat berat. Antara ujian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW sendiri adalah ketika peristiwa dakwah di Taif. Ada riwayat yang mengatakan bahawa sehingga kasut baginda dipenuhi dengan darah, namun baginda masih bersabar dan tabah menghadapi ujian ini. Bahkan juga seluruh umat Islam ada satu ketika mereka dipulau oleh penduduk Mekah, bahkan hendak beli makanan pun tidak mampu. Kita lihat baginda juga telah dihalau oleh penduduk kota Mekah sendiri kerana ajaran Islam yang dibawa bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Berkat sifat sabar dan tabah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ini telah menyebabkan agama Islam telah sampai kepada kita pada hari ini, dan kita dapat menikmati Islam itu sendiri. Yang keduanya ialah keteguhan dalam keyakinan, kepercayaan terhadap Allah SWT. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ialah agama Islam, iaitu kepercayaan kepada Allah SWT. Baginda membawa agama ini kepada penduduk Mekah yang pada ketika itu menyembah patung-patung berhala, agama nenek moyang mereka. Jadi kita hendaklah memastikan akidah kita dijaga dan tidak mudah terpengaruh dengan fahaman-fahaman lain yang sesat, yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Seterusnya ialah mengharapkan perlindungan daripada Allah semata-mata. Banyak peristiwa yang kita boleh lihat Allah SWT memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti peristiwa hijrah ke Madinah, iaitu Rasulullah SAW bersembunyi di Gua Sur. Allah memerintahkan laba-laba membuat sarang di pintu Gua Sur agar kaum musyrikin tidak mengetahui bahawa Rasulullah berada di dalam gua tersebut. Maka kita hendaklah meyakini bahawa Allah ialah sebaik-baik pelindung. Maka kita hendaklah memperbanyakkan meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Taala agar kita selamat hidup di dunia ataupun di akhirat nanti. Yang terakhir sekali ialah kita hendaklah melakukan perkara yang disuruh dan meninggalkan perkara yang dilarang, seperti melakukan amal-amal kebaikan dan perkara-perkara yang wajib seperti solat, puasa, zakat, dan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan yang dilarang, diharamkan di sisi umat Islam, seperti syirik, zina, bunuh, mencuri dan sebagainya. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Wallahu a'lam.